anna Muhammad Rasulullah, dalam sembahyang tak sebut nama Nabi, Allah tak terima kita. Itu yang Allah kata, iza zukirtu zukirta ma'i. Apabila nama aku disebut, namamu juga akan disebut, wahai Muhammad. Kalau mereka tak sebut namamu, aku tak terima mereka. Ini Nabi Muhammad. Doa. Ya, ini kita tahu dah. Kalau kita doa panjang mana, menangis banyak mana pun tuan-tuan sekalian, merayu banyak mana pun, tak berselawat pada Nabi, Sayyidina Umar kata, dia akan tergantung antara langit dan bumi. Satu doa pun tak akan terangkat di sisi Allah. Allah tak akan angkat doa itu. Kalau tak selawat pada Nabi. Siapa yang tahap ni? Sama juga guru saya kata, kalau kembali ke akhirat, tuan-tuan tak sempat jumpa Nabi, atau tak boleh jumpa Nabi, tak ada syurga, tuan-tuan. Allah tak terima tuan-tuan untuk ke syurga. Ini Nabi. Lepas tu kalau nak cakap, jangan kadang-kadang kita saya tak Allah. Tak apalah tuan-tuan, kita banyak sangat kalau kita tu. Ya, orang sekarang dia ingat main-main ya, dia ingat main-main. Silsilah keturunan Nabi tu kita dah isteri Nabi, tu yang kata 9, ada 10, ada kata 12, tak apalah tuan-tuan ya. Tu saya senarai di sini 10 isteri-isteri Nabi. Ringkasannya yang ke-22 anak-anak Nabi itu kita dah sedia maklum dah sekian lama. Perutusan Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Tu kita tahu ya. Nabi ini bukan untuk umat Arab semata-mata. Ya, Nabi ini untuk seluruh umat, tak kira bangsa, tak kira tempat dan mana. Muka surat 44, Mi'raj. Ya, Mi'raj Nabi Muhammad dengan jasad dan roh. Kita sedia maklum ya. Mana dalil mudahnya? Subhanallazi asra bi abdi. Ya, bila mana sebut hamba, seorang hamba ni ada roh, ada jasad. Sebab hamba tu maknanya di situ manusia. Manusia mesti roh dan jasad. Kemudian muka surat sebelah tu 45 tu. Perkataan asra, memperjalankan, dan perkataan abdihi, hambanya, tidak boleh diterjemah kecuali berjalan seorang hamba dengan jasad dan roh. Sebab ada di sana orang kata dengan roh saja. Dengan roh saja tak mimpi nama dia. Ya, kita pun kadang-kadang pergi ke mana, tuan-tuan? Ya, dengan roh. Pergi tak? Pergi mana biasa? Tesco. Ada orang pergi Mekah. Tapi dikira tak tunaikan ibadah. Ada orang pergi cerita, pergi Mekah, tuan-tuan. Siap tawaf, siap semua sekali. Kemudian balik pagi tu ada kat situ atas katil tak? Umrah ke? Tak kira. Tapi maknanya Nabi bukan dengan jasad dengan roh. Baik. Paling awal menjadi Nabi. Nabi Muhammad ni tuan-tuan sekalian ialah seorang Nabi yang paling awal dia jadi Nabi. Ya, walaupun dia diutus lewat, tapi dia adalah Nabi Muhammad lebih dahulu diangkat menjadi Nabi dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Iaitu pada masa Nabi Adam masih terbaring sebelum dimasukkan roh. Nabi Muhammad, namun baginda adalah Nabi yang paling akhir. Bahawa Allah ketika mana dia telah mencipta arash, ditulis di atas di atasnya, di atas arash itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan cahaya. Maka apabila Nabi Adam AS keluar daripada syurga, dia melihat di tengah-tengah tu arash, dan dia di setiap tempat dalam syurga tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan nama Allah. Maka berkata Nabi Adam, wahai Tuhan, siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Allah menjawab, anak engkau yang jikalau tidak kerananya nescaya aku tidak mencipta engkau. Berkata Nabi Adam, wahai Tuhan, demi kemuliaan anak ini iaitu Nabi Muhammad, maka rahmatilah bapa ini. Yang ini hadis kursi. Ya, Nabi bersabda, tuan-tuan ya, ni. Tuan-tuan boleh baca benda-benda begini ni dalam kitab-kitab besar yang kita kata ulama. Salah satunya kitab Taharatul Qulub wal Khudu' li Allamil Ghuyub. Ya, seorang ulama dia karang, yang inilah di antara nabi tu dia paling awal dicipta. Ni yang cerita Nur Muhammad. Nur tu cahaya, tuan-tuan, tapi jangan faham dengan makna ni, dia ada lugatan, dia ada istilahan. Ya. Syekh ataupun doktor dekan Universiti Azhar, Dr. Omar Hashim Ustaz. Dulu masa zaman anak. Dr. Omar Hashim. Dr. Omar Hashim dia ada karang satu buku Nur Muhammad menceritakan bagaimana Nabi Muhammad ni dicipta. Ya, daripada awal lagi nak banding dengan nabi-nabi lain, cuma diutus paling lewat. Di antara dalam hadis kursi itu iza zukirtu zukirta ma'i, iaitu perkara ini dinyatakan oleh Al-Arif Billah. Itu saya tulis kat situ. Syekh Al-Imam Al-Alim Diyauddin Abdul Aziz, dia dalam kitab dia. Tuan-tuan boleh rujuk, saya senarai kitab tu cetakan tahun 1391 Hijrah, 1971, Maktabah Mustafa Halabi ke Akhirah Mesir. Tuan-tuan cari kitab tu, tuan-tuan boleh baca. Ya, cuma saya tak panjang sangatlah. Syafaat Nabi Muhammad. Nanti kita tahu tuan-tuan, di sana ada syafaatul kubra, ya, syafaat yang besar. Yang di sana juga ada syafaatul sughra, syafaat yang kecil. Mana dalil syafaat? Dalil syafaatnya ayat kursi tu pun ada. Ya. Dalil syafaat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man dzallazi yashfa'u indahu illa bi iznih. Ketika itu tak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Itu dalil syafaat. Maka Nabi boleh memberi syafaat. Antara hadisnya ialah syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya, syafaat aku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Sehingga kan kita lakukan dosa besar pun Nabi akan bagi syafaat. Ya, riwayat
Imam Tirmizi. Tuan-tuan boleh rujuk hadis dan kitab Imam Tirmizi. Boleh ya? Kemudian 28 tu ya, 28. Makhluk paling mulia secara mutlak. Nabi ni tuan-tuan sekalian, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Tak boleh nak dipertikai, tak boleh nak dibahas. Wajib diyakini bahawa yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah ialah Nabi Muhammad. Kenapa tuan-tuan? Nabi Muhammad dia yang terpilih. Saya baca pada tuan-tuan dalam bentuk tu, kita alunkan sikitlah. Ada rangkaian yang kedua yang saya baca tadi. Yang kedua. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah Rasulullah kalimullah wa a'la anbiya'illah Rasulullah Safiyullah Imamul Muttaqin Allah. Siapa Rasulullah? Rasulullah Safiyullah. Dia adalah makhluk yang paling terpilih di kalangan makhluk-makhluk Allah. Sebab tu nama dia Al-Mustafa. Ya, Al-Mustafa. Makhluk yang paling dipilih oleh Allah. Mulianya secara mutlak. Ya, segala hidupnya ialah tak boleh dipertikai. Allah dah puji dia. Ya, jangan rasa ada orang lain lebih. Lepas tu ada ustaz baru ni, ada Ustaz Uda Kasim. Lepas tu ada seorang ustaz lagi. Kadang-kadang dia ada ustaz-ustaz kita ni dia berani tahu dia sebut terang-terang. Kita bukan tak berani pun. Ya, bukan apa. Ada tuan-tuan semua dia ada dalam satu forum dia kata, ni tuan-tuan semua ni ya duk puja Tun Mahathir, kata Tun Mahathir bijak. Mungkinlah dia tu mungkin bijak, tapi Nabi lagi bijak. Kata Tun Abdullah tu, dia orang yang lembut, bersopan, tapi Nabi lagi lembut. Dia sebutlah, tapi jarang ustaz sebut gitu tak? Tapi sebut tak apa dah. Kau tak boleh. Ya, boleh kita tak sebut orang ni, kita kata bijak. Nak bijak dia. Mungkin dia bijak betul, tapi Nabi lagi bijak. Tuan-tuan jangan rasa orang lain lebih bijak pada Nabi. Orang ni lembut, kita kata Tuan Guru ni Aziz. Ya, dia apa ni? Dia zuhud lah tak? Kita kata zuhud. Zuhud, tuan-tuan pergilah rumah dia tu, macam tu lah rumah dia sampai sekarang ni pun. Tak? Tapi Nabi lagi zuhud. Itulah nak ceritanya. Maknanya tuan-tuan, jangan ada dalam hati tuan-tuan ada makhluk lain lebih mulia, makhluk lain lebih hebat. Rosak akidah tuan-tuan di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jangan. Hatta ibu bapa tuan-tuan. Sebab tu dalam satu sabda Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman di kalangan kamu. Hatta akuna ahabba ilaihi. Sehinggalah aku ini lebih dicintai olehnya. Min walidihi. Daripada anaknya. Wa walidihi. Ayahnya. Wa nasi ajma'in. Dan seluruh manusia yang ada atas muka dunia ni. Tak sempurna iman kamu. Kalau kamu jumpa Allah. Dalam masa yang sama dalam hati kamu. Kamu lebih rasa orang lain. Lebih kamu cintai. Lebih mulia. Lebih hebat daripada Rasulullah. Ni. Tapi yang saya sebut di sini tuan-tuan ya, satu kali Nabi berkhutbah atas mimbar, saya ringkaskan, Nabi kata apa? Innallaha khalaqal khalqa. Allah ni dicipta makhluk. Summa ja'alahum firqatain. Allah bahagi makhluk tu kepada dua. Faja'alani fi khairihim firqah. Maka Allah jadikan aku dalam kumpulan yang terbaik. Ya, summa ja'alahum qabail. Daripada kumpulan yang terbaik tadi, Allah jadikan qabail, kabilah-kabilah. Faja'alani fi khairihim qabilah. Allah jadikan aku dalam kabilah yang terbaik. Kemudian summa ja'alahum buyuta, dalam kabilah itu ada keluarga-keluarga. Faja'alni fi khairihim baitan, Allah pilih aku dalam keluarga yang terbaik. Wa khairihim nafsa, dalam keluarga itu ada individu, aku dah individu yang terbaik. Ini hadis ya, riwayat daripada Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Jangan ada dalam hati tuan-tuan sesuatu orang, manusia, makhluk yang tuan-tuan rasa lebih hebat daripada Rasul.